Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita biasa mendengar orang-orang yang berhutang. Kita biasa dengar rakan-rakan kita yang berhutang, ya, jiran-jiran kita yang berhutang, bahkan kita sendiri pun berhutang ataupun pernah berhutang. Sama ada hutang itu berupa wang tunai ataupun wang ringgit ataupun berupa barang-barang keperluan. Saya nak bawa beberapa hadis tentang hutang ini, ya. Dan juga tentang kelebihan orang yang memberi tangguh pembayaran hutang. Kelebihan orang yang memberi tangguh tentang pembayaran hutang dan kelebihan orang yang menghalalkan hutang. Biasa kita, tuan-tuan, ya, kita pernah mendengar cerita-cerita orang yang berhutang ni, subhanallah, ya. Kadang-kadang hutang itu sedap, ya, ataupun berhutang itu senang. Kita berhutang dengan kawan-kawan kita, ya, rasa macam senanglah, mudah, dengan janji-janji insya-Allah kita akan bayar pada sekian-sekian. Ini kalau hutang dengan perseorangan lah. Tapi kalau kita berhutang dengan bank-bank itu memang dah ada syarat-syaratnya, ya, yang bertulis. Payah sikit, tetapi ini maksudnya hutang dengan kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita meminjam uang, ya, dengan rakan-rakan kita. Kita janji akan bayar pada sekian-sekian tarikh, tapi bila sampai waktunya maka kita lupa. Maka saya nak bawa satu hadis dan beberapa hadis sebenarnya tentang masalah hutang ni, ya. Hadis yang pertama. Dalam sebuah hadis, ya, riwayat Huzaifah radhiyallahu an. Huzaifah ini adalah sahabat Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki telah meninggal dunia, lalu dia dapat masuk syurga. Orang itu bertanya kepadanya, apakah amalan yang kamu lakukan? Dia menjawab, dahulu aku sering berurus niaga dengan manusia. Aku memberikan penangguhan kepada orang yang berhutang. Dan aku memberikan kelapangan dalam soal tanaman atau wang. Oleh kerana itu, dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Abu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku juga pernah mendengar cerita ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, dalam hadis ini ada seorang lelaki telah meninggal dunia, lalu dia dapat masuk ke dalam syurga. Maka orang bertanya kepadanya, apakah amalan yang kamu lakukan menyebabkan kamu masuk syurga? Maka dia menjawab, dahulu aku sering berurus niaga. Maknanya dahulu dia selalu berniaga, urus niaga, ya. Kemudian dia memberikan penangguhan kepada orang yang berhutang. Dulu dia ada urus niaga, yakni orang selalu datang untuk minta hutang. Orang datang pergi minta hutang, kemudian dia pun berhutang lah. Dan ada urus niaga yang lain. Tetapi ada satu kebaikan orang ni, iaitu dia selalu memberikan tangguh pembayaran hutang itu pada orang yang susah. Ya, dia selalu memberikan. Mungkin orang itu datang jumpa dia, kemudian meminta untuk ditangguhkan hutang. Bukan tidak bayar, tuan-tuan, tapi ditangguhkan. Dan juga orang itu selalu memberi juga kelapangan. Ini hadis ni tadi, kelapangan berbentuk tanaman-tanaman dululah, ya. Cerita para sahabat ni, tanaman-tanaman seperti tanaman kurma, tamar dan sebagainya, dan juga wang. Oleh kerana itu maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Mas'ud bila dia mendengar hadis ini, dia berkata, aku juga pernah mendengar cerita ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Qatadah radhiyallahu an bahawa beliau mencari seorang yang berhutang dengannya. Sahabat Abu Qatadah ini tengah mencari orang yang berhutang dengannya. Tetapi malangnya orang itu melarikan dirinya. Pada suatu ketika dia dapat menemui orang itu. Orang itu pun berkata, sesungguhnya saya berada dalam kesusahan. Bila Abu Qatadah berjumpa dengan orang itu, maka orang itu pun berkata, sesungguhnya saya ini berada dalam kesusahan. Maka kata Abu berkata, demi Allah,
Benarkah? Kata sahabat, demi Allah, benarkah? Sesungguhnya, kata Abu Qatadah, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka supaya Allah selamatkannya daripada kesusahan hari kiamat, maka lepaskanlah kesusahan orang yang susah atau lunaskanlah hutangnya. Sahabat ini nama Abu Qatadah pernah mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang suka supaya Allah selamatkannya daripada kesusahan di hari kiamat, maka lepaskanlah kesusahan orang yang susah, atau kalau dia berhutang, lunaskanlah hutangnya. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lain daripada Ka'ab bin Amr radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memberi penangguhan kepada orang yang susah atau melunaskan hutangnya, maka Allah akan menaunginya di bawah naungannya di akhirat. Subhanallah, ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang memberi tempoh kepada orang yang berhutang, maka baginya pada setiap hari yang diberi tempoh itu timbangan amal seberat bukit Uhud selagi dia tidak menuntutnya. Subhanallah, ya, bukit Uhud. Kemudian Abu Nuaim Al-Hafiz berkata, Sulaiman bin Ahmad telah menceritakan kepada kami. Kemudian beliau menyebutkan rangkaian sanadnya, sanad hadis itu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada di antara dosa-dosa yang tidak dapat dihapuskan oleh sembahyang, puasa, haji dan umrah, akan tetapi ia dapat dihapuskan oleh rasa kesusahan yang dialami dalam mencari rezeki. Subhanallah. Ada dosa yang tak dapat dihapuskan dengan ibadah seperti sembahyang, puasa, haji dan umrah, tetapi ia dapat dihapuskan oleh rasa kesusahan di dalam mencari rezeki. Rupanya orang yang rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang ikhlas mencari rezeki, ya, untuk rumah tangganya, untuk anak dan istrinya, ikhlas, dia tidak merungut, ya, dia tidak merungut, dia ikhlas kepada Allah dalam penat jerihnya itu pagi dan petang mencari rezeki, maka itu dapat menghapuskan dosa juga. Yang mana dosa-dosa yang tak dapat dihapuskan oleh sembahyang, oleh puasa, oleh haji dan umrah, tapi dengan kerajinannya bersungguh-sungguh mencari rezeki itu, dengan penat letihnya dia tidak mengeluh langsung, tidak merungut langsung, redha, maka itu akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Dikala dosa-dosa itu tidak dapat dihapuskan sama sekali oleh ibadah sembahyang, ibadah haji, puasa dan umrah. Subhanallah, tuan-tuan. Ya, akhir-akhir kita dapat melihat, contohlah ada orang yang pemandu taksi umpamanya, dari pagi, ya, hingga ke malam mencari rezeki, memandu. Kalau dia ikhlas, maka itu juga dapat menghapuskan dosa-dosanya. Kalau dia ikhlas karena Allah dan tidak meninggalkan sembahyang. Sebab sembahyang ini adalah pokok utama ibadah, ya, tuan-tuan. Ya, kalau dia tidak meninggalkan sembahyang, kemudian dia bekerja mencari rezeki, insya-Allah ikhlas karena Allah, itu pun dapat menghapuskan dosa. Subhanallah. Tamsilkanlah dengan pekerjaan-pekerjaan lain, ya. Peniaga di pasar malam contoh, peniaga di pasar minggu contoh, peniaga tepi jalan contoh, berusaha bersungguh-sungguh, penat letih tidak terkata, ya, pekerja kontrak membuat bangunan bertingkat-tingkat tinggi, subhanallah, panas terik, bersungguh-sungguh mencari sesuap nasi demi anak dan istri, sekiranya dia ikhlas kerana Allah, itu juga dapat menghapuskan dosanya. Yang penting pokoknya jangan tinggalkan ibadah yang asas, yaitu ibadah sembahyang. Dalam keadaan dia bersembahyang, dia ikhlas kerana Allah, bekerja walaupun panas terik, letih, maka dia ikhlas kerana Allah, itu pun dapat menghapuskan dosanya. Kata Nabi dalam hadis ini. Subhanallah, tuan-tuan. Oleh itu, sebagai kesimpulannya, ikhlaskanlah dalam setiap pekerjaan kita di dunia ini, kita ikhlaskanlah kerana Allah. Jangan mengeluh, jangan merungut, ya. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Sekian sekira ringkas pada kali ini. Wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.